Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya kasihi Profesor Madya Dr. Muhammad Al-Adib Samuri selaku pensyarah bagi subjek Undang-Undang Acara Sivil Perbandingan. InsyaAllah saya dan rakan-rakan yang lain akan membentangkan berkenaan prosedur permohonan kebenaran poligami di Mahkamah Syariah. Kumpulan kami terdiri dari 3 ahli iaitu Ahmad Alif Muhammad Nur, Nur Syazad Alia Azmi dan Nurul Fatihah Jannah Zulkifli. Baiklah, kita terus pergi bahagian pengenalan. Bagi definisi poligami, bermaksud mengahwini perempuan lebih daripada seorang melalui akad nikah yang sah. Manakala dalil poligami adalah berdasarkan firman Allah SWT dalam surah An-Nisa ayat 3 yang bermaksud, dan jika kamu takut tidak berlaku adil terhadap perempuan-perempuan yatim, apabila kamu berkahwin dengan mereka, maka berkahwinlah dengan sesiapa yang kamu berkenan dari perempuan-perempuan lain, sama ada 2, 3 atau 4. Baik, bagi syarat-syarat poligami, yang pertama beragama Islam, bertakwa dan memahami konsep poligami mengikut syariat. Yang kedua, berlaku adil dan berkemampuan dari segi nafkah, zahir dan batin. Yang ketiga, tidak melebihi 4 orang isteri dalam satu masa. Dan yang keempat, tidak menghimpunkan antara perempuan itu dengan mahramnya. Baiklah, seterusnya kita lihat kepada senarai semak sebelum seseorang lelaki memohon poligami di Mahkamah Syariah. Yang pertama, perlulah mendapatkan borang 2B dengan mengisi permohonan secara online di laman web seperti yang tertera. Yang kedua, lengkapkan borang dan lamparkan dokumen sokongan. Yang ketiga, dapatkan pengesahan dari penolong pendaftar perkahwinan PPP Syariah. Yang keempat, dapatkan sokongan berkahwin dari PAIK. Dan yang kelima, dapatkan perintah atau penghakiman kebenaran poligami di Mahkamah Tinggi Syariah Negeri Selangor. Seterusnya, kita pergi kepada prosedur permohonan kebenaran poligami di Mahkamah Syariah. Yang pertama sekali, lelaki beragama Islam dibenarkan untuk berpoligami menurut hukum syarak dan juga undang-undang di Malaysia, iaitu dengan bersyarat. Yang kedua, berdasarkan Seksyen 23 Enakmen Undang-Undang Keluarga Islam Negeri Selangor memperuntukkan syarat berpoligami terhadap si suami, iaitu pemohon. Yang ketiga, si suami perlulah memohon kebenaran bertulis daripada pihak mahkamah untuk berpoligami. Seterusnya, tidak boleh untuk meneruskan sesuatu perkahwinan poligami jika mahkamah tidak membenarkan sebagaimana peruntukan Seksyen 23 dalam kurungan 2 Enakmen Undang-Undang Keluarga Islam Negeri Selangor. Dan yang terakhir, permohonan bagi mendapatkan kebenaran berpoligami hendaklah dikemukakan di mahkamah dan disertai dengan ikrar, iaitu akuan si suami ataupun pemohon sendiri. Apakah syarat-syarat yang diperuntukkan Seksyen 23 Enakmen Undang-Undang Keluarga Islam Negeri Selangor? Seksyen 23/5 Enakmen Undang-Undang Keluarga Islam Negeri Selangor /5, apabila menerima permohonan itu, mahkamah hendaklah memanggil pemohon, isteri atau isteri-isterinya yang sedia ada, bakal isteri, wali kepada bakal isteri dan mana-mana orang lain yang difikirkan oleh mahkamah boleh memberi keterangan mengenai perkahwinan dicadangkan itu supaya hadir apabila permohonan itu didengar. Yang hendaklah dilakukan dalam mahkamah tertutup, dan mahkamah boleh memberi kebenaran yang dipenuhi itu jika berpuas hati terhadap 4 perkara ini sebelum memberi kebenaran berpoligami menurut Seksyen 23/5 Enakmen Undang-Undang Keluarga Islam Negeri Selangor subseksyen A, B, C dan D, iaitu A, bahawa perkahwinan yang dicadangkan adalah patut atau perlu melihat kepada beberapa aspek dalam peruntukan ini. B, pemohon mampu untuk menanggung menurut hukum syarak. C, mampu berlaku adil ikut kehendak mengikut hukum syarak. Dan yang terakhir, perkahwinan yang dicadangkan tidak akan menyebabkan darar kepada isteri-isteri yang lain. Saya teruskan bahagian isu prosedur poligami, yang mana antara isu yang dibangkitkan, yang pertama, apa jadi kalau si suami tetap berpoligami tanpa kebenaran mahkamah? Berdasarkan kes Adibah binti Muhammad Saleh lawan Syarina binti Azali, perkahwinan mereka sah kerana menepati hukum syarak dan akhirnya didaftarkan. Walau bagaimanapun, mereka dikenakan penalti menurut Akta 303 Seksyen 123. Seterusnya, bagaimana jika permohonan poligami dibuat setelah perkahwinan telah dilakukan? Hal ini terjawab berdasarkan kes Ruslan lawan Poziah. Permohonan ditolak oleh mahkamah kerana sepatutnya plentif membuat permohonan sebelum perkahwinan, bukan selepas perkahwinan. Seterusnya, berkaitan isu plentif gagal mengemukakan kehadiran bakal isteri dan bakal wali ketika prosiding pembicaraan. Isu ini telah dijawab dalam kes Mukhtar lawan Hamidah. Kes ini telah ditolak oleh mahkamah kerana plentif gagal memenuhi kehendak Seksyen 23 Enakmen Undang-Undang Keluarga Islam Selangor tahun 2003 yang mengkehendaki kehadiran bakal isteri dan bakal wali ke mahkamah. Yang terakhir, isu borang permohonan poligami tidak dikembarkan bersama afidavit. Berkaitan isu ini, berdasarkan kes Juwita Abdullah lawan Engku Nazruddin Mohamad,
Mahkamah memutuskan untuk menggantung kebenaran poligami dan merintah perbicaraan semula kerana permohonan hendaklah disertakan dokumen bukti yang menyatakan pemohon mampu untuk berpoligami, bukan hanya menyebut secara lisan. Baiklah, bagi kesimpulan, si suami hendaklah bertanggungjawab sekiranya ingin berpoligami dengan mematuhi segala prosedur yang ditetapkan dan membuat permohonan kebenaran poligami di mahkamah syariah supaya perkahwinan itu mendapat kebenaran mahkamah dan yang paling utama ianya sah di sisi syarak. Dan pada masa yang sama juga, perkahwinan tersebut tidak mendiskriminasi kepada mana-mana pihak. Sekian sahaja daripada kumpulan kami. Terima kasih.